Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم عليك بمن صد عن سبيلك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Masih lagi kita di dalam hidayah, pertolongan, dalam kekuatan anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita boleh menunaikan semaya subuh dengan cara baik. Maka pada ruangan pagi ini insya-Allah bimasyiatillah kita akan bersama-sama dengan majlis ilmi kita tentang mentadabburkan isi kandungan Al-Quranul Karim daripada surah Syura pada hari yang kita telah wakaf, iaitu berhenti mari, iaitu kita sampai kepada ayat yang ke-20, mana kita telah mengambilkan pengajaran dan isi kandungan fahaman melalui tokoh-tokoh ulama kita sampai kepada ayat yang ke-20 daripada surah Syura. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita nak mari tengok pula lah pengertian ayat yang ke-21 daripada surah Syura supaya kita dapat tadabbur bersama-sama. Jadi nak buat kesimpulan lah sedikit belum daripada kita hendak membaca dan mendengar bersama-sama isi kandungan Al-Quranul Karim dan akan baca itu kita nak buat kesimpulan kata Allah ni senantiasa lemah lembut dengan hamba dia. Maka sifat Allah Ta'ala yang lemah lembut ni kita sebagai orang Islam ambillah mai guna. Kita ambil mai guna. Tuhan kata Allahu latifun bi'ibadihi. Tuhan ni lemah lembut dengan orang-orang yang sebagai hamba dia lah.
Tuhan ni makna tak gaduh nak marah. Tuhan suka beri maaf. Tuhan sukanya berinya peluang, beri peluang kepada orang dan sebagainya. Ini sifat Tuhan kita, perbuatan Tuhan kita yang Tuhan nak uji kita itu tiru ambil. Ini boleh kita nak ambil. Setelah daripada dia kata Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah Ta'ala itu merazki kepada siapa yang dia itu mau. Siapa yang dia mau di situ, makna kata semualah. Semua Tuhan mau nak we ada, makna Tuhan khanak nak we ada, maka Tuhan sendirilah yang mewajib di atas diri dia sendiri nak merazkikan. Itu mana yarzuqu man yasha. Sedangkan dia itu, Allah tu maha gagah, maha perkasa, tak ada siapa pun boleh nak melemahkan Tuhan. Tu. Kemudian setelah daripada Tuhan royak kata dia ni suka muamalat dengan manusia hamba dia dengan cara lemah lembut. Tuhan royak pula. Kata hei manusia, di kalangan mung tu minkum may yuridud dunya wa minkum may yuridul akhirah. Di kalangan mung tu hai manusia ada mereka yang wa amma kerana Allah Ta'ala untuk nari akhirat dia. Ada sejumlah daripada kamu semata-mata buat amal untuk diri dia dalam dunia. Bukan kerana Allah, bukan untuk nak bina hidup yang kekal abadi di negeri akhirat dak. Tu. Lalu Tuhan royak dalam ayat yang ke-20 tu dengan cara kesimpulan, Tuhan kata kano? Tuhan kata siapa dia khandak. Makna dia itu buat amal lah kerana Allah untuk hidup dia untuk hidup dia di negeri akhirat yang kekal abadi. Tuhan akan tambah bagi dia. Tuhan akan tambah bagi dia. Tuhan akan beri banyak lagi. Tuhan akan berganda, lipat ganda apa yang dia itu buat mari. Dan siapa yang dia itu nak kepada semata-mata wa amal dia tu bukan kerana Allah, untuk dunia semata-mata, tak ada akhirat, tak ada dok kira kecek perbuatan, pemikiran, gerak-geri, budi pekerti, semua kerana semata-mata untuk nak hidup dunia. Tuhan beri. Nu'tihi minha, nak ambillah, tak ada gapo. Di sinilah katanya alim ulama kita, ia kata siapa ni duk dengan cara lagu mana pun di atas muka bumi ni, pasti Tuhan nak uji belaka. Iblis yang nak duk pasal dia, Tuhan uji pasal tu. Orang beriman yang nak duk pasal beriman, Tuhan uji pasal tu. Mana kata Tuhan nak uji kepada hamba dia. Nu'tihi minha, nak kan? Baik, tak ada gapo. Nak ayat kata orang awak amal semata-mata untuk dunia, tak ada akhirat, tak ada kerana Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Lalu Tuhan kata wa ma lahu fil akhirati min nasib. Akhirat esok tak ada gapo dah. Akhirat esok tak ada boleh gapo dia. Akhirat pasti kena jumpa dengan dia, tapi dia tak boleh gapo dah akhirat esok. Cukup pi dah dalam dunia ni. Maka cuba kita kira nak buat gapo-gapo, cuba kita kira molek. Nah, cuba kita kira dengan akal kita hak tu hewi kita ni. Kita balah dengan orang, kita putuh, harapan kita putuh perhubungan adik-beradik dan sebagainya. Kerana semata-mata nak rebut dunia. Adakah padai? Cuba kita mikir. Adakah cukup? Adakah memadai? Cuba kita mikir molek. Rupa lagu tu tak lain tak bukan kerana dia nak dunia semata-mata, tak ada akhirat. Kalau orang ada akhirat, yang tak buat kerja lah tu. Nampak dah tu? Nak kepada muka dalam dunia ni, siapakah punah agama, siapakah kena bunuh orang tu, kena cemar orang ni, kena sihir orang tu, kena gitu, kena gini. Nak gapo nama benda dalam dunia? Tuhan beri. Ingat kata Tuhan beri. Akan tetapi bukan beri semata-mata beri dengan tidak ada wak kira dak apabila mau mati esok mu tak ada boleh gapo. Tu. Mati tetap ada, tak ada ke orang hak duk kekal di atas muka bumi ni tak mati ada lah tu. Tak ada. Mati belaka.
Mun nak berjuruh, mun tak berjuruh, mati belaka. Mana kena hadap ke akhirat semua. Tapi labarlah bagi orang yang berjuruh kerana dia dapat ganjaran dunia dan akhirat. Tapi orang tak berjuruh dapat dunia saja, akhirat tak ada dapat gapo. Itu makna kata rugi. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak boleh gapo di akhirat kelak. Allahnya ruginya hidup pada dunia. Bubuk dunia sampai ke punah agama, punah akhirat. Apa tahkah wahai manusia? Ni Tuhan duk royak kita ni. Seolah kata Tuhan nak mengingati kita. Mengingati lagu mana? Mengingati melalui kita dengar daripada orang duk mengajar, duk seru, duk royak, duk kata, duk gitulah. Tu makna kata Tuhan kita ni ya rahmat dengan kita. Tolong tunjuk jalan kepada kita, takut kita jadi rugi. Ya tak ya pun, lah gitulah. Nampak dah tu? Kalau kita buat belakang pada ajaran pun, ya kena jumpa dengan ajaran. Akhir sekali kena masuk masjid juga. Tak saya masuk dengan kaki kita, orang pikul buat masuk. Nampak? Menetai pagi petang ajaran agama. Tak segitu, tak segini. Nampak? Kalau kita tengok di negara-negara setengah daripada negara-negara Islam, negara-negara Arab, menetai agama begitu dan begini kerana nak bubuk dunia. Apabila mati, pikul masuk dalam masjid juga. Apa? Kerana nak semaya. Semaya ni lambang apa? Lambangan agama. Sakut pikul dengan agama. Apa kena semaya kerana dia berharap kepada rahmat Tuhan. Yalah belaka. Sebab tu kita duduk di atas muka bumi ni, kiralah kita kira kata gapo kita nak bawa diri kita ke mana, cuba kita kira jadi molek. Tu tak kita buat gapo, buatlah. Nampak? Tapi buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Benda hak Tuhan suka, hak Tuhan redha, hak Tuhan izin, hak Tuhan tidaknya apa nama merka, kita buat. Tapi buat kerana pia kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat kerana lain, tak boleh. Jangan sama sekali buat kerana lain, tak boleh. Kerana Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama kita tunduk kepada Tuhan kita. Nak tunduk kepada Tuhan, bukan tunduk kepada orang tua dan orang ni. Nampak tu tak? Baik. Setelah daripada dia duk nak kepada dunia ni, ya sakut, moga kata dunia ni Tuhan buat ni alam yang ketiga. Alam yang keberapa? Alam yang ketiga dunia kita duduk ni. Maka alam yang kita duduk ni ya ada coba Awak pun kena ada coba di sini. Kerana kita nak pergi jumpa dengan kejayaan, pasti kena ada coba Tak ada dalam dunia benda hak nak boleh dengan molek, boleh dengan sempurna, boleh dengan harga itu mahal dengan tidak ada coba tak ada. Orang kita nak berjaya dalam midek gapo pun, dia kena ada coba dia. Tak kira menega pengajian, nak pakai hidup, nak gapo pun kena ada coba Tak ada. Hak ni tak kira orang mukmin ataupun bukan mukmin, muslim ataupun bukan muslim, soleh ke soleh, supaya belaka. Ada coba belaka. Maka dunia kata ulama kita ya tak boleh lari kata ad-dunya darul ibtila. Dunia ialah tempat uji. Nampak tak? Tempat uji ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Tuhanmu ya Allah cuba kami lebih daripada iman kami, takut gelecoh kami. Orang kita kalau cuba kuat doa tak tahan dok gelecoh. Fa nas'alullah ta'ala ayuthabbitana wa iyyakum 'alal haqqi hatta nalqaka ya rabbana ya sami'ad du'a. Ya Allah ya Tuhan kami, mintalah mu tetap iman kami sehingga kami boleh berjumpa dengan kamu ya Allah, dengan Engkau ya Allah, hal keadaan kami itu beriman kepadamu. Bimbang hati tiap-tiap orang bimbang. Lalu di antara ayat yang ke-20 dengan ayat yang 21 ni ada perhubungan rapat. Apabila dunia ni menguasai seseorang manusia, ia menguasai hati dia mula-mula. Dunia ni makna kata apa nama orang panggil benda yang rendah. Tak dinamakan dunia, malaikat benda itu lekeh. Akan tetapi tabiat manusia kita ni yang nak pada benda tu. Sebab apa? Sebab dia tengok pada mata benda dia. Dia boleh tengok dengan mata kepala dia. Adapun akhirat ni dia kena suluh dengan iman. Dia tak nampak dengan mata kepala. Dia suluh dengan al-iman.
tabiat manusia ni dia sukakan kepada al-ajalah. Apa makna al-ajalah? Al-ajalah makna gaduh. Dia suka nak benda mesti boleh selalu. Wak boleh. Ha tu dia suka lagu tu. Adapun ajaran Islam kita, ya lagu mana? Ajaran mana-mana apa supaya lah mana? Kita buat satu perkara, pasti kita kena tunggu balasan, ada waktu dia. Ada waktu dia tu terkadang kita tak tahan tu. Manusia setengah-setengah tak tahan. Lalu dia nak buat lagu mana? Nak ya boleh matlamat dunia haya duk nak tadi tu. Nak buat lagu mana? Buat seperti ayat yang ke-21 ni ndak royak. Manusia kita ni tak suka orang cela. Dia suka bergaduh, nak tengoknya hujung jatuh amalan. Mana haqiqatul amal. Hakikat bagi amal apabila buat gini pasti kena boleh selalu. Dalam agama kita ya bukan lagu tu. Qul intaziru inna ma'akum muntazirun. Mu kena tunggu, aku pun kena tunggu. Awak apa? Kerana benda yang nak dapat dengan cara molek, pasti kena ada masa dia. Pasti kena ada waktu dia. Pasti kena adanya panggil kata hari yang Allah Ta'ala itu letak. Tapi mereka ini tak tu. Bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Itu dia tu. Tu sifat dia tu. Ya sengka kata apa yang Allah Ta'ala itu duk janji, tak ada. Allah nak manusia percaya kata janji ya Tuhan ni benar, bukan mudah. Kena duk pakai ilmu banyak mana. Kena duk pakai kesabaran banyak mana. Kena duk pakainya kekuatan jiwa banyak mana. Untuk nak mencayakan, nak membelakan, nak mengada kata sungguh. Kata Tuhan tu berjanji sungguh. Sungguh apa Tuhan kata dalam Quran, bakat baca dengar belaka. Kata inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. Percaya ayat tu. Sesungguhnya janji ya Tuhan ni benar. Jangan mung tu duk tinggalkan penjanji ya Tuhan dengan sebab dunia. Jangan duk mabuk sangat. Dia ya siap-siap dah. Akan tetapi manusia hak pesing Tuhan nak ayat dalam ayat 21 ni dia tak percaya situ. Dia tak ada tu. Dia tak percaya nak buat kan tu. Nampak dah tu. Lalu apabila dia tak percaya, dia suka kepada benda yang gaduh, dia tak suka kepada orang celakan diri dia. Payah nak buat lagu mana supaya nak nampak kena benda tak kena. Ya manusia yang gitu ya. Nampak? Dia tak berjuruh tapi nak buat nampak kata dia tu berjuruh. Dia suka lagu tu manusia. Rupa dia, hakikat dia tu tak molek tapi rupa dia yang nak buat jadi molek. Nampak tak tu? Tu itu sifat manusia. Berwarna-warni. Allahu Akbar. Wallahu bihi alim. Terkadang kita tengok muka dia orang tapi hati dia rima. Hati dia singa, khekah orang, makan orang dan sebagainya. Ya Allah, nas'alullah ta'ala as-salamah wal afiyah. Terutama ni puak-puak Tuhan ada royak dalam Quran dia. Kita tupai-tupai nak tahulah hak kita ni, kita tupai nak tahu. Kata sifat hak Tuhan ada royak masa turun Quran tu sebagai lambang, sebagai orang panggil kata rupa, sebagai tayangan untuk kita nak tengok wak contoh. Kata kita kena berjauh hak mana, kita kena mendekat hak mana, kita ikut hak mana, turut hak mana. Dan kita tak seikut hak mana. Tu Quran. Tu ya. Al-Quran kitabul hayah. Quran adalah kitab nak pakai hidup. Apa kita nak buat lah mana? Nampak? Kitab ni kitab untuk nak pakai hidup. Hidup bila? Di dunia. Bukan hidup akhirat. Akhirat tempat balasan, bukan sining. Nampak tu tak? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah mung dalam syurga dengan sebab mung telah kerja mari bila dunia. Pada kerja dengan gapo? Ajaran mana? Ni ajaran Tuhan ni. Ajaran Al-Quranul Karim. Lalu dia buat angkara supaya nak lari daripada benda hak tak kena nak buat jadi kena. Ni manusia. Tak kira bab gapo kita suluh ambil. Nah, kita suluh ambil. Bab penipu dalam perniagaan nak buat rupa lagu mana we nampak kena. Itu satu. Bab menipu dalam masalah naik mahkamah naik sel.
Lagu mana? Bomo gue tak bomo gue dan gotu dan goni. Nak awak lagu mana? Hak salah cerak-cerak nak jadi nampak kena. Ini ayat hak Tuhan ayat 21 ni. Ayat yang ke-21 ni sebagai ayat asasi, ayat asas untuk kita nak buat suluh hidup kita. Lah mana tengok. Ya nak kepada dunia, ya buat cara-cara untuk nak kata hak ya nak ni walaupun Tuhan tak kenal, walaupun Tuhan tak adanya apa nama reda, ada aku nak lagu ni, nak buat lagu mana? Nak nampak kena. Nak kena di sisi pandangnya pengikut dia. Ya sebab dia kena jaga pengikut ni, sebab apabila pengikut ni tak ada, dia nak makan ke apa? Ini ketua-ketua mereka hak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu. Mari kita tengok. Qala subhanahu wa ta'ala. Belum daripada situ, kita mai dengar satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mengingati dulu mula-mula. Hadis ni yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban dan Hakim. Imam Ibn Hibban dan Hakim. Imam Hakim kata hadis ni sahih. Nampak hadis Imam Hakim kata hadis ni sahih. Imam Zahabi pun kata gitu juga. Lah mana? Iaitu hadis daripada Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan molek berkata mai. Hei umat Islam, ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita. Sebagai rasul kita, rasul hak sungguh, bukan rasul hak tu dan hak ning. Sekarang lah ni tubik pula Nabi baru jaga nah. Di negara Arab sekarang lah ni tubik pula rasul baru, Nabi baru. Meduk dakwa kata dia ni adalah rasul baru, Nabi baru. La haula wala quwata illa billah. Setiap hari, setiap masa, setiap kita nak kata ni, setiap kali ada masalah sama. Sebab itulah berhajat kepada ahli ilmu, alim ulama duk teh tu. Ya pasti. Alim ulama hak mana? Hak Rabbani. Ulama Allah Ta'ala dan Rasul. Bukan buat kerana diri tak. Buat kerana Allah. Buat kerana agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk nak akad lambang agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni Nabi Muhammad hak sungguh. Nanti kita kecek bak dia suku. Pia Nabi baru ni. Nanti kita kecek bak dia suku. InsyaAllah Ta'ala di dalam halakah lain. Dalam halakah lain. Barangkali ada setengah-setengah ulama kita duk cakap dah. Akan tetapi tak apalah kita nak dengar hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan. Nabi kata basyir hadhil ummah bis sanani war rif'ah. Rayaklah umat, rayaklah kepada ini ummah, suruh Nabi lah mula-mula rayak. Maka setelah daripada Nabi rayak, suruh ulama pula rayak. Rayak akan ini ummah bis sanani war rif'ah. Kata umat Nabi Muhammad ni alaihi salatu wassalam, ia akan naik tinggi. Ia akan duk depan daripada orang. Ia akan dapat kemenangan. Wan nasri wat tamkini fil ard. Ni makna kata rayak kepada ummah, kata agama kita ni adalah agama yang tinggi. Agama Allah Ta'ala nak tolong. Agama yang akan tetap duk dah muka bumi ini. Allahu Akbar. Nah, yang kata agama kita ni bukan agama yang kita duk jaga cara kita dak. Al-Islam, agama Islam Allahu Jalla Jalaluh duk jaga sendiri. Cuma ya gunalah. Ya wa asbab situ, dia wa asbab dengan orang ni, ya akak orang tu, ya wa gini, ya membantukan orang tu, membantu orang ni. Itu daripada aturan Tuhan, perbuatan Tuhan belaka tu. Bukan makna kata gini biasa. Walakin Allah sallam. Akan tetapi Allah Ta'ala itu menyelamatkan agama. Yu'ayyiduhu binasrihi. Allah Ta'ala kita kata membantu dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agama kita. Tasah bimbang. Kita dok we kena, gatong we kena, cari we kena, kata kita nak pergi kana. Okey, siapa insya-Allah. Ya ada. Ada ahli dia mai duk jaga tu hatta mari. Tak sedap bimbang situ. Setelah daripada Nabi rayak kata basyir hadhil ummata bis sanani war rif'ah wan nasri wat tamkin fil ard. Nabi beri amaran. Manusia, faman amila minhum.
Sesiapa yang buat amal di sisi orang, di sisi kamu, amal al-akhirah. Sesiapa yang buat amalan akhirat. Dengan molek sini, hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei orang yang duk kerja agama. Hei orang yang duk jadi kaki depan nak bawa manusia dalam bentuk agama, dengan molek hadis ni sakut paut dengan kamu khusus. Sakut paut dengan kamu betul-betul lalu dah. Tak ada sakut paut dengan hak lain. Nabi kata faman amila minhum amal al-akhirah lid-dunya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Sesiapa yang telah amal daripada kalangan umat ini akan amalan akhirat. Buat amalan akhirat. Sarang anak yatim situ. Buka tempat mengajar Quran sini. Buka tempat hafal hadis sini. Buka tempat mengaji agama sini. Nah, buka bank Islam situ dan sebagainya daripada rupa-rupa hak agama. Rupa agama ni makna kata rupa hak dunia ni nak proses menjadi akhirat. Tapi ya jadi ke benda tadi itu lid dunia, untuk dunia semata-mata. Ya Allah. Ambil muka saja. Cara anak yatim balik belakang bukan kerana Allah. Kerana nak jadi apa kata lagi. Buka sekolah bukan kerana Allah, tapi nak apa kata lagi. Buka bank Islam nak belakang ni kata lagi. Buka wakah tu wakah ni dan sebagainya daripada rupa-rupa hak sakut paut dengan agama tu. Alah mana? Faman amila minhum amal al-akhirah lid-dunya lahna lam yakun lahu fil akhirati min nasib. Allahu Rabbi. Lah mana? Maka tidaklah bagi mereka itu di akhirat esok walaupun satu pun dapat nak dapat nak dapat nasib dia. Nak dapat ganjaran dia tak ada. Masuk dalam ayat tadilah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ya Allah, tak ada apa sekarang. Ingat molek nah, kita sebagai umat Islam ingat biar molek akan ini hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak buat gapo? Niat wib tu. Nak buat gapo buatlah. Nak cara nak yatim ke nak perjumpaan persatuan tu gapo kata lagi. Tapi buat lillahi taala. Kerana Allah. Meta kita tak molek. Nak pukul ramai katik pun tak ada gapo, tak ada ditegah lah agama kita. Nak ui barang korang tu pukul gambar situ, pukul gambar sini, tak apa. Tetapi ikhlas ui molek. Kalau tak yakin hak tu tak ikhlas situ, tak usah pukul-pukul lah. Takut akhirat esok tak ada gapo sekarang. Letih saja. Supaya dengan orang tak ada akhirat. Kita orang beriman ada akhirat, tapi nyegi serupa dengan orang tak ada akhirat. Nas'alullah ta'ala as-salam wal afiyah. Beri. Dewa pakat boleh belaka, kita tak boleh. Nampaklah mana? Cuba kita pakat kira sendiri. Kita demo boleh, kita tak boleh. Sains sekali. Lah mana? Pergi kerja sekali, masuk tempat persatuan sekali. Buat ongkon tu ongkon ni masyarakat, apa nama? Ijtimak situ, ijtimak sini. Beripong situ, beripong sini. Kita pakat kerja, dia pun pakat kerja, kita pun masuk, dia pun masuk. Tetapi kita niat kerana dunia semata-mata, bukan kerana hak lain dak. Bukan kerana Allah. Bukan kerana nak akad agama Allah dak. Go kita kerja sekali dengan kita, lah mana? Ya buat kerana Allah. Tetapi sekali dengan kita, nampak je buat ada dunia, nak buat dunia urusan gini, buku kain ke kerana, bubuh beras ke kerana, kata gilah. Tapi akhirat esok dia dapat kita tak. Sebab tu beringat. Agama kita ni mari untuk nak mengingati kita. Supaya nak kita pakat-pakat selamat. Baik. Mari kita tengok ayat yang ke-21. InsyaAllah ta'ala masa ada sikit lagi. Ayat yang ke-21. Allah ta'ala nak royak kita lagu mana. Cuba kita tengok. Allah ta'ala kata. Qala subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. Apa ni ayat ni? Ayat ni gapo ni? Mari kita pakat tengok ayat yang ke-21. Ayat ni sakut paut dengan kita. Kita tak usah buat jadi orang lain lah. Kita sakut paut dengan kita. Kata ayat ni, Tuhan ayat gapo kita? Mari kita tengok. Tuhan kata,
mereka itu, yakni lagu mana? Dengan maksud dulu, kita nak pergi dengan maksud dulu. Kita tengok ulama kita yang ambil maksud lah mana. Dia kata, patutkah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang menentukan untuk mana-mana bahagian daripada agama mereka? Mana kata, layakkah kita ni tak berjuruh sapakan dok ambilkan cara-cara untuk kita nak mendudukkan di dalam agama kita ni, kita buat cara sendiri, kamari kita nisbah kepada Allah, nisbah kepada hukum hakam Tuhan, nisbah kepada agama Allah, sedangkan Allah Ta'ala tak izin. Dengan sebab apa kita boleh buat lagu tu? Dengan sebab kita itu nak lari helah daripada hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan kata, malam ya'zam bihillah, Tuhan tak izin. Apabila Tuhan tak izin, mana Tuhan tak reda? Maknanya Tuhan itu tidak reda sama sekali manusia ada buat lagu tu. Buat lagu, buat apanya helah lagu ni? Kerana nak membolehkan benda hak Tuhan tak boleh. Nak tak lehkan benda hak Tuhan boleh. Ya balik sama. Ya balik sama. Itu makna dengan secara sepatah lalu. Mari kita nak tengok ahli tafsirnya lagu mana. Ahli tafsir ni yawi dengan cara nyata lah, yawi lagu mana. Dia kata mereka itu hum, yakni fuak-fuak Quraisy tu. Fuak-fuak Quraisy tu. Fuak biasa nak kepada dunia, tak nampak akhirat. Tuhan perayak kata ya tak ada akhirat. Kalla balla yakhafuna al-akhirah. Mereka itu tak ada akhirat. Ada akhirat bukan dalam arti kata tak ada dunia, tak. Bukanlah gitu yang silap ya uruhkan dunia dengan molek tapi menjadikan dunia tadi itu tepat ladang tanam tepat nak tanam untuk nak buahkan di hari akhirat. Ya kok tu bukan kerak dunia, bukan agama kita tak ada lah tu. Sebab tu dalam agama kita tak ada padri, tak ada tokca-tokca, tak ada sami-sami, tak ada nak buat kalau bahasa Sia tak ada. Setiap orang kena membentukkan diri dia duduk dalam agama. Ada dalam agama Islam kita tak kena semaya? Ada tak? Tak ada. Tak kira mu nak jadi guru ke murid ke, mu nak jadi ulama ke orang biasa ke, mu kena semaya. Mu nak jadi wali ke, mu tak jadi wali ke, kena semaya. Mu kena puasa, mu kena haji, mu kena zakat, mu kena zikir, mu kena baca Quran dan sebagainya. Supaya dah tu, supaya. Tapi lapis orang buat, orang reti, orang tak reti, memanglah tak sama. Nampak dah tu? Ada pun mereka ini, mereka hak Tuhan kata hum ni, yakni fuak-fuak musyrikun tu. Ya tak ada. Ya tak ada akhirat. Ya tak takut, ya tak ada akhirat. Hati dia semata-mata wa afidatuhum gapo nama? Ad-dunya. Otak mikir ya dunia. Asalkan boleh. Asalkan boleh ni lagu mana maksud? Ikutlah asal aku boleh. Jalan lagu mana pun tak apa. Janganlah kita orang beriman lagu tu. Semua orang yang ada hajat belaka. Semua orang yang ada kuantongkan hak dia belaka. Ada kanak ke dia. Tapi setok kerana agama larang. Setok tak boleh buat kerana agama larang. Situ yang tak langgar tu. Allah manusia kita ni, dia nak luluskan. Nak luluskan apa nama apa yang kata, sifat hak dia dok nak tu. Kandak ki hak dia dok nak tu, nak lulus. Pas nak buat lagu mana? Orang tak ada agama, dia buat boleh belaka. Daripada gapo betul pun dia boleh buat. Bahaya ke tak lah tu. Cuma dia nak berupa kata, ia orang molek. Senyum lek dalam, jangan. Muka nampak sepengah orang manusia, tapi hati singa, hati rimah khekah orang, makan orang dan sebagainya. Jaga. Allah nampak tu lemah, suka senyum muka Allah, tengok nampak sepengah kata orang molek tapi dalam agama mari ni nak luar dengan dalam tu sama. Bukan luar
Lagu lain, dalil lagu lain. Kecek molek depan belakang ngupak dak. Itu panggil zawajhain, dua muka. Kalau bahasa petanding setengah-setengah panggil golak mata dua. Lek tu pun makan, lek ni pun makan. Ni bukan. Sebab tu kita nak tengok. Kata mereka inilah mana? Hum la yattabi'una ma syara'a Allahu laka minad dinil qawim. Mereka itu tidak ikut akan perkara yang telah mensyarakkan bagi engkau ya Rasulullah daripada agama yang tetap. Hak Tuhan suruh Nabi mai raya, ya tak seturut. Ya tak seturut lagu mana? Misal salah satu daripada misal. Agama kita mari, hak Nabi bawa datang daripada Allah, mari, rakyat atas riba ni tak boleh. Ar-riba, lah. Riba tak boleh. Rishwah, tak boleh. Nampak dah tu? Tipu mata kelo, tak boleh. Hak tu hak agama kita bawa datang. Quraisy yang ada zaman Nabi, dia tak mahu nak terima hak tu. Sedangkan riba ni zalim tak? Zalim. Tak zalim kot mana kita kita pinjam duit dia. Banyak ni kita kena bayar lebih. Buat syarat. Aku ambil, boleh mu nak pinjam duit aku 100, tapi mu syarat kena bayar 150. Islam nak buat benda tu baik. Rishwah, zalim. Awak apa zalim? Kerana dengan sebab rishwah ni lah mengakadkan perkara yang tak sepatut kita nak akad. Dengan sebab rishwah ni lah orang jahil boleh duduk di atas orang hak tak jahil, orang hak reti pandai. Dengan sebab rishwah ni lah dunia jadi penuh. Awak apa? Kerana nampak benda tak molek jadi molek. Alat untuk nak membolehkan benda tak boleh. Sebab tu jadi kaduk turun. Kita akad orang atas patut kena akad, lagu nak jadi. Kita akad orang jahil tak depan, orang hak tak jahil tak boleh belakang, lagu mana jadi. Tengok. Sebab apa boleh? Kerana rishwah. Zalim. Tipu mata kelo, zalim tak zalim? Zalim. Mana kata zalim? Kita ni suka tak ada mewak dengan kita lagu tu. Kita tak suka. Maka agama kita mari nak ayat tu tak boleh lah agama kita. Maka Quraisy ni dia tak sel lah tu. Dia nak buat lagu mana? Dia nak makan riba, dia nak mengadakan rishwah, dia nak tipu daya, tipu mata kelo, nak buat lagu mana? Ni buat syariat suku. Buat rupa gini nak kata kena benda tu. Allah. Benda tak kena situ. Tapi nak buat kena juga. Ahlul batil ni dia pandai. Tu hewik dia. Supaya orang pandai nyocoh orang tu. Allah. Tu hewik sungguh lidah dia tu lidah mah sungguh. Tapi mah pas dengan kau esok. Ya cocok. Punah lalu dah orang. Pandai. Tu hewik dia. Bukan tu tak wi tu hewik dia. Tapi wi dengan gapo tu ulama kata? Wi dengan istidraj. Bukan wi dengan rida. Tak. Wi dengan cara kata nak ambil balah. Supaya wi mata kain ke ikan dah. Bukan wi upai ke ikan. Yang nak heret klik. Tu jalan dah. Hak tu dah. Pandai demo ni. Nampak dah tu? Tu nak royak satu contoh, satu misal. Lalu yang nak putar lagu mana? Bal bahkan mereka itu yattabi'una ma syara'a lahum syayatinuhum minal jinni wal ins. Ni dia. Bahkan mereka itu ikut perkara yang telah mensyarakkan bagi mereka oleh syaitan mereka, ketua mereka. Tuhan namakan syaitan. Awak pun menamakan syaitan. Sebab orang yang menghidupkan benda batil, orang ni jauh daripada rahmat Tuhan. Orang nak akak benda plesu di atas benda hak, benda hak benar, orang ni jauh daripada rahmat Tuhan. Orang yang nak buat muka kata molek sedangkan hati dia tak molek, belalik belakang tak molek, ini orang ni jauh daripada rahmat Tuhan. Maka orang pesen ni Tuhan menamakan syaitan. Awak apa? Kerana syaitan ni perkara yang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Apabila Tuhan tak rahmat, nak kita gantung mana lagi kita. Dengan sebab rahmat ni kita boleh doa. Tapi Tuhan janji kata aku tak sir rahmat kepada mereka ini bila? Akhirat esok. Sahabat tu dia duduk seni tu. Nampak? Nampak atau dia deraka ni. Dia makan reba ni. Dia sendiri yang buka duit reba kau orang. Dia sendiri yang risuah kau orang. Dia sendiri gitu dan segini. Gano yang nampak? Segar molek. Gano gitu, gano gini. Tak usah pelik. Sebab Tuhan janji ni. Akhirat esok. Padahal dia tak ada mula akhirat sahabat tu. Jadi kita nak ikut demo tu. Kita orang ada akhirat, dia tak lagu tu lah. Tu. Daripada jin dan manusia. Tu daripada jin dan manusia. Wak gapo buat syaitan-syaitan ni? Wak gapo? Ni ulama kata dalam tafsir. Min tahrimi ma harramahu. Min tahrim. Daripada dia itu menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan. Apa hak Tuhan menghalal, yang mengharamkan. Apa hak Tuhan mengharam, yang menghalalkan. Tukar. Ya nak makan reba ni haram. Ya nak buat lagu Manawi boleh makan. Ya putar. Pusing. Tubik tak. Ni bukan reba. Nah, dia nak makan juga risuah. Ya pusing. Ni bukan risuah. Ya pusing. Ajalah tu. Pak kita orang hak bawah ni, hak tak tahu gapo, orang biasa ni halah nak jadi. Kena. Dia mau nak uih jadi kena. Gitu dah gini. Nampak lemak tekak lah sikit. Ni jadi. Sebab itulah Tuhan menamakan orang ni orang jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Allati kanu qad ikhtara'uha fi jahiliyatihim. Iaitu hukum-hukum tadi itu, keputusan undang-undang tadi itu yang mereka itu rengka naik mari di dalam agama jahiliyah dulu, minat tahlil wa tahrim, daripada benda hak halal, benda hak haram, wal ibadat al batilah, dan ibadah-ibadah tak terpakai, wal aqwal fasidah, dan pendapat-pendapat perkataan-perkataan yang fasik. Yalah. Nak buat lagu mana? We nampak kata orang tak molek jadi nampak molek. Kaedah hening, maaf lah deh. Orang duk pakai hari ni. Kita tengok orang Yahudi. Allah nampak molek dia dah ke? Nampak gitu, nampak gini. Sebenarnya lah semua dah jadi aru-aru dalam dunia ni tak ada orang lain. Nampak tak tu? Orang hatta berimej setengah-setengah tu dah. Nampak molek kecek manis gitu gini. Ada jadi tu jadi ni. Dia pakai. Dia. Kaedah ni orang pakai sepakai hari ni. Dan lagi akan pakai. Orang menyocoh orang apa supaya muka manis, kecek beralu, nampak dah dengan pakai ya smart, tengok nampak bersih tengok. Hak jadi punah orang tu dengan orang ni dia. Allahu Akbar. Nyata tak Tuhan royak ni? Ada dalam masyarakat? Tak ada lagu mana Tuhan sendiri royak. Ada. Berarti tengoklah, tak kira kampung mana, masyarakat mana, negeri mana, bangsa, bahasa mana. Ada belaka. Cuma kita yang nak pandai tengok kan tidak. Tu dia. Ya Allah. Hak itulah. Tuhan izin tu. Malam ya'zam bihillah. Tuhan tak izin. Allah Ta'ala tak suka, tak reda lagi buat lagu tu. Lepaslah kepada manusia boleh mikir. Lepaslah kepada manusia boleh pilih. Lepaslah kepada manusia guna usaha dia. Jangan main pasal tu. Main pasal tu ni jadi. Ni hak jadi. Pas lagu mana Tuhan merka kedak buat tu. Soal kata mari. Tuhan merka kedak buat tu. Tuhan marah kedak tu. Orang hak biasa duk jadi ketua-ketua dah menghalalkan benda hak haram, dah haramkan benda hak halal tu. Lah mana? Setara mana? Ni. Ya benda tu. Tuhan ni seolah kata marah. Sehabis-habis marah kepada dia. Tapi Tuhan tak silap janji. Hawak apa? Kerana Tuhan janji kata aku nak seksa dia masa yang aku tetapkan. Ni dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa yang aku tetapkan aku nak seksa dia. Allahu Akbar. Tuhan raya. Mana ni? Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum. Ni dia.
Lagu mana? Cuba kita tengok. Dan kalaulah tidak kerana perjanjian, hak Tuhan janji, makna kalimah disebut ketetapan yang menjadikan keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menegahkan hukum sehingga ke sesuatu masa yang tertentu, nescaya tentulah dijatuhkan azab dengan serta-merta kepada mereka. Ya Allah. Alah mana? Makna kata, kalaulah Tuhan itu tak berjanji di awal azali nu lagi kata, orang yang zalim, aku nak seksa dia pada masa yang tertentu, terutama hari akhirat nanti. Dunia, dia ni umat Nabi Muhammad, aku hormat kepada Nabi aku Muhammad SAW, biarlah. Ya nak buat hal, ya nak mengharamkan benda halal pun, tak apa. Ya nak haram, nak halal benda haram pun, tak apa. Itu mana kena? Masa dia, duduk dulu. Inna Allah yumhil lizalim wala yuhmil, kata ulama. Allah Ta'ala tempoh, masa. Hai okat, bahasa sia kata. Masa ke dia. Tempoh kepada dia. Hai okat, ke dia. Fursah. Tapi Tuhan sama sekali tidak menghampakan. Orang yang zalim umpama ni Tuhan tak menghampakan. Hawak apa? Sebab aturan dunia hak molek-molek ni jadi punah sebab buat ni. Orang hak reti pandai tak boleh nak duduk depan, mereka ini duduk sekarang. Orang hak molek-molek tak boleh nak mengemukakan benda hak molek dia kepada umat masyarakat kerana Allah. Kerana mereka ini duduk sehat. Demo ni bukan anak beranak kita nak akak apa dia. Walaupun anak beranak kita jahil keluar pun kita nak akak hak ning. Sebab tu ialah mereka ini mentukarkan aturan. Nas'alullah ta'ala as-salamah wal afiyah. Ni ada sungguh hak Tuhan royak. Panawak lagu mana? Ni mengingati kita selamat diri kita sudah. Orang hak masuk calon dalam diri dia lagu tu. Kalaulah Allah Subhanahu wa ta'ala tidaknya buat janji lagu tu, la qudiya bainahum. Nescaya Allah Ta'ala itu turunkan azab di atas dia serta merta lalu dah. Nampak tengok lalu. Tapi mujurlah. Kata Allah Ta'ala itu tak apa. Tuhan nak uji lagi masa. Masa ada tak sadar bimbang. Tak ada pia yang zalim di atas muka bumi ni. Kamar dia Tuhan tak ambil dia. Tak ada. Bacalah sejarah Melayu ke, sejarah Sia ke, sejarah Arab ke, sejarah Cina ke, sejarah berapa baca lagi. Orang yang zalim menjadi lagu mana. Semua. Sebab tu Tuhan janji ni benar. Apa yang Allah SWT ni janji benar. Tak ada dusta sikit pun. Tak ada dusta sikit pun. Tu maknanya gitu. Kemudian seterusnya sebagai akhirlah insya-Allah taala, iaitu nascaya gapo mana walaula kalimatul fadli laqudiya bainahum ay la'ujilu bil uqubah. Nascaya dicepat-cepatkan turun seksa. Tu makna yang diberikan oleh ulama kita al-Islam. Akan tetapi laula ma taqaddama min al-inzar ila yaumil mi'ad. Kalaulah Tuhan itu tak uwi masa kata, ya orang yang zalim aku nak seksa hari akhirat esok, hari kiamat esok, la qudiya bainahum, nascaya Tuhan itu turun bala serta merta selalu dah, turun seksa serta merta selalu dah. Lalu Tuhan nak mengingati, hei orang yang zalim, wahai manusia yang suka zalim manusia, yang suka buat kezaliman terhadap hak-hak manusia, yang duk sekat benar-benar, yang duk lawan benar-benar, yang nak akak benda hak batil, yang nak mengasaskan di atas muka bumi ini benda-benda yang fasad, benda-benda yang Tuhan tak reda, tak suka, daripada hukuman, daripada huraian, daripada pahaman. Ingat molek ayyuhaz zalimun, hei orang yang zalim. Lagu mana? Tuhan kata wa innaz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu orang yang melampaui had. Itu makna zalim.
Orang yang melampau tadi itu bagi mereka seksaan yang pedih. Allahu Akbar. Bagi mereka itu seksaan yang pedih. Tak ada jalan nak lari. Apa mana alim? Ay syadidin muji'in fi jahannam wa bi'sal masir. Makna kata dia itu akan tipu, kena bala, kena seksa yang pedih, yang dahsyat di dalam api neraka Jahannam. Tempat situlah bi'sal masir. Situlah tempat kesudahan yang sehuduh-huduh tempat. Ya Allah, pandanglah pandang kita. Jauh diri pada zalim. Inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Nabi kata, sesungguhnya zalim adalah gelap gelita, tak jumpa dengan syurga pada hari akhirat esok. Jalan nak pergi syurga tak ada. Awak apa kita dok pergi buat benda-benda lagu tu, dok menzalimi diri kita macam-macam tu, apa? Limaza, kenapa? Jalanlah molek, bukalah hak benar. Walaupun kita nak tinggi mana pangkat, kita hamba Allah. Walaupun kita nak besar secara mana, ada nama oleh masyarakat, kita hamba Allah. Walaupun kita nak dapat nikmat semua di tangan kita, itu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan perkara tadi itu keadilan. Karena keadilan adalah disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah taala suka, kasih, redha terhadap orang yang buat keadilan. Jangan duk faham kata hak ni ajaran Allah, dak, bukan ajaran hak kita. Ajaran ni ajaran Allah Subhanahu wa taala. Tak saya dengar suara Allah tak apa, tapi dengarlah kalam Allah taala sebagai Tuhan kamu. Ya, terkadang manusia tak kenal pada orang yang nak suka kepada ajaran tak apa. Jangan zalim. Berhenti zalim. Jangan duk pauk benda hak betul jadi salah. Jangan dok tengok, jangan dok buat benda hak kufur, winapak jadi iman, jangan. Jangan dok buat benda hak syirik jadi tauhid, tak leh. Jangan dok winapak atau benda bid'ah jadi sunnah, tak leh. Jangan winapak atau benda zalim adalah benda keadilan, tak leh. Jangan kita merupa kata diri kita orang molek, sedangkan diri kita ni orang tak molek, wahai bakar, orang cocoh, orang berahi belaga, orang dan sebagainya. Jangan. Karena itu kalau tidak, kamu akan jumpa dengan wa innaz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang yang zalim itu bagi mereka seksaan yang pedih. Di mana? Di dalam api neraka Jahannam. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Jangan sama sekali. Berhenti. Fattaqullaha ya ibadallah minaz zulm. Takut olehmu ya Allah, takut olehmu wahai hamba Allah daripada zalim. Jangan zalim kepada manusia, jangan zalim kepada binatang, jangan zalim kepada mana pihak. Jangan. Kita jadi gapo pun, ketua setara mana pun, akaklah darajat kita setara mana, jangan zalim kepada orang, jangan zalim. Wihak dia we betul. Orang ni sekadar ni kita wihak we dia betul, guna dia we betul. Jangan kita zalim kepada dia. Tak boleh. Itu adalah Tuhan pesan mai kita. Orang zalim, orang Tuhan tak rahmat. Orang zalim jauh daripada kekasihan Allah SWT. Siaplah Tuhan tak ada sia lagu tu. Tapi dengan sebab Tuhan we tempoh saja, we semasa dia hidup sementara, tetapi Tuhan janji kata aku nak seksa orang yang zalim sebagaimana dia berjanji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Taala tak sama sekali. Kerana zalim ni bukan sakut paut dengan hak Tuhan sekarang, dia sakut paut dengan hak gapo lagi, iaitu hak manusia. Zalim ni sakut paut dengan hak sesama manusia, sesama binatang, sesama tu, sesama ni, dia sakut paut. Jangan kita zalim kepada anak buah kita kalau kita jadi ketua. Jangan kita zalim kepada keluarga kita kalau kita jadi ketua dalam keluarga kita. Jangan kita zalim kepada ustaz-ustaz, kru, tok-tok guru dok mengajar dalam sekolah kita kalau kita jadi ketua dalam sekolah. Dalam ketua dalam jamiah dan sebagainya. Jangan zalim. Jangan kita zalim. Kalau kita zalim, nescaya kita jumpa dengan ayat ni. Janjian ni Allah Ta'ala rayak dengan cara nyata dan tegah. Kita tak boleh nak lari. Jangan zalim sama sekali. Sebab zalim itu adalah lawan bagi Allah Ta'ala. Tuhan sendiri pun mengharam diri dia muzalim. Tak boleh. Innallaha harrama ala nafsihi zulm.
Allah Ta'ala mengharamkan di atas diri dia itu zalim. Inni haramtu zulman ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Tuhan larang tak sewi, tak diri dia tak nak zalim, dan Tuhan larang pula kita sebagai hamba dia nak zalim tak boleh. Jangan zalim. Wa'u jadi adil, wa'u jadi molek, wa'u jadi kena supaya kita dapat jaya dunia dan di akhirat nanti. Itulah sedikit daripada pengingatan daripada ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia seluruhnya, kerana ini adalah ajaran Allah, bukan ajaran orang tu dan orang ni. Bukan ajaran tok guru ni. Hak tu dan hak ni. Tak, ajaran Rabbul Izzah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Itu pakatlah kita mengingati, ambil pengajaran daripada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala semasa Allah Ta'ala berikan tempoh kepada kita, masa kepada kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Pada perjumpaan pada pagi ini, InsyaAllah sekadar yang sahaja dulu. Bi'idhnillahi ta'ala kita akan sambung ayat Taraz zalimina musyfiqina mimma kasabu wa huwa waqi'un bihim. Lagu mana pula apabila mereka itu hak zalim siapa sungguh pada hari akhirat esok, depan Tuhan sungguh, lagu mana keadaan dia. InsyaAllah pada perjumpaan yang lagi akan datang. Maka sekadar inilah sahaja pada pagi ini. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alayna qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.